Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran dengan topik tekanan atmosfera. Okey, dalam topik ini untuk hari ini kita akan dapat menerangkan tentang tekanan atmosfera, kemudian menyatakan nilai tekanan atmosfera, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian menyebabkan pelbagai unit tekanan, serta menyatakan kesan atmosfera ke atas objek pada altitud tinggi dan aras kedalaman bawah laut. Okey, objektif ni kamu nampak macam banyak, tapi sebenarnya dia sikit-sikit saja. Okey. Okay, kita terus pergi yang pertama. Okey, yang pertama adalah tentang tekanan atmosfera. Okey, kita berada di topik tekanan atmosfera. Jadi kita kena tahu apa itu tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera ini adalah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya tekanan yang udara itu kita panggil tekanan atmosfera. Okey, contohlah kita nampak ini. Ada satu gelas, kemudian dia letakkan penyedut getah dan penyedut getah ni boleh mengangkat, boleh melekat pada tingkap dan seterusnya kita boleh mengangkat guna kren. Okey, macam mana penyedut getah ini boleh melekat pada cermin ini? Ini adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. Bukan yang kita simpan gam ataupun kita letak apa-apa di perantaraan, tapi dia hanya kosong. Kosong saja penyedut getah ni. Kemudian kita lekapkan dia ke tingkap dan dia boleh melekat dengan elok. Ini disebabkan apa? Disebabkan oleh tekanan atmosfera yang di luar penyedut getah ini lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam. Jadi bila tekanan yang di luar lebih tinggi, jadi dia akan melekatkan penyedut getah ni kepada cermin. Okey, semua okey disebabkan tekanan atmosfera ni yang bertindak ke atas permukaan bumi, jadi kita semua mengalami tekanan atmosfera. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tahu ada tekanan atmosfera dan kita boleh mengukur nilai tekanan atmosfera. Okey, yang pertama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera adalah namanya adalah barometer mercury. Okey, ini adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfera menggunakan alat barometer mercury. Kita ada tiub kaca, kita simpan mercury dalam tiub kaca ni, kemudian kita tutup. Kemudian apa kita buat? Kita terbalikkan, masukkan dalam mangkuk, kemudian kita alih penutup ini. Okey, kemudian dia akan menunjukkan ketinggian lah. Okey, ketinggian turus merkuri bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Okey, jadi kemudian kita akan ukur yang daripada paras mangkuk ini ke paras merkuri yang kita nampak ini. Apa yang nilai ini macam ini bila diukur, ini adalah dia ketinggian adalah 760 mm. Bermaksud inilah kita punya tekanan atmosfera. Dan kena ingat, untuk tekanan atmosfera ni dia berubah mengikut perubahan cuaca. Kalau udara yang nipis pada altitud tinggi, okey, semakin tinggi, makin naik ke atmosfera, udara semakin nipis. Bila udara semakin nipis, tekanan atmosfera semakin rendah. Jadi, kalau kita letak barometer merkuri ini pada altitud yang tinggi, kita akan dapati H dia ini akan semakin menurun. Lebih rendah daripada 760 mm mercury. Okey, untuk 760 mm mercury ini adalah nilai yang standard untuk yang paras biasa. Okey, bukan yang paling tinggi ataupun yang paling dalam. Okey, daripada sini kita tahu, okey, kalau diukur dalam mercury, dia adalah 760 mm mercury. Okey, ini dia punya nilai. Ataupun dia juga boleh tulis dalam meter dan sentimeter. Okey, kalau meter dia adalah 0.76 meter mercury. Okey, ini adalah unit dalam milimeter mercury dan kita boleh gunakan dia dalam unit Pascal. Okey, untuk dalam unit Pascal, kita kena kira menggunakan rumus yang sebelum ini kamu dah belajar, iaitu tekanan P sama dengan rho H G. Okey,
Jadi kita gantilah ketepatan. Kita kena tahu lah ketepatan macam ini ketepatan merkuri. Okey, diberi katakanlah ketepatan merkuri adalah 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, ini darabkan dengan ketinggian. Ketinggian kita adalah tadi 0.76 mesti dalam meter sebab kita punya ketepatan ni semua dalam meter, jadi dia punya ini pun kena dalam meter. Okey. Kemudian darabkan dengan graviti. Nilai graviti kita adalah 9.81. Kemudian bila kita kira, kita akan dapati kita punya nilai ini adalah 101,396.16 Pascal. Jadi untuk nilai tekanan atmosfera, kalau dia minta dalam unit mercury, sentimeter mercury, dia adalah 760 mm mercury. Tetapi kalau dalam Pascal, nilai dia adalah 101,396 Pascal. Okey, salah satu boleh digunakan. Okey, seterusnya kita tengok alat mengukur tekanan atmosfera. Okey, untuk mengukur tekanan atmosfera ini, kita ada dua jenis alat. Okey, alat yang pertama adalah barometer 14. Okey, inilah barometer 14. Okey, dia ni tinggi. Ketinggiannya hampir 1 meter. Okey, dan dia mempunyai kejutuan yang tinggi. Okey, yang kedua kita ada barometer aneroid. Okey, ini adalah barometer aneroid yang lebih kecil dan compact. Okey, apa perbezaan dia? Okey, untuk barometer 14 ni, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Okey, dalam tu ada merkuri dan berapa ketinggian dia, itulah dia punya nilai dia. Dia macam sama tadi yang kita gunakan barometer merkuri, cuma ini namanya barometer 14 sebab dia lebih besar. Okey, saiz besar dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Macam tadi cikgu mention, dia punya ketinggian saja hampir 1 meter. Mengambil masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera dan kejutuannya adalah sangat tinggi sehingga 0.1 mm. Dan dia ini untuk barometer 14 ni kita lebih digunakan di pusat kaji cuaca. Okay, untuk ukur tekanan, untuk apa tu semua. Okey, kemudian kita ada barometer aneroid. Okey, barometer aneroid ni nilai ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vakum. Dalam tadi tu kita tengok kerata rentas dalam barometer aneroid, kita ada kotak logam separa vakum. Okey. Dia ada sistem mekanikal lah yang untuk menggerakkan penunjuk barometer dan dia adalah saiz kecil dan mudah alih dan dia memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Jadi kita buat bagaimana sebab itu dia kecil dan terus boleh memberikan bacaan. Cuma dan ini biasanya digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara sebab tempat-tempat ni takkan kita nak letak satu alat yang besar. Jadi kita nak alat yang kecil dan tidak kita hanya nak tahu saja dia punya tekanan atmosfera. Kita tak perlu pun dia yang lebih detail macam di pusat kaji cuaca. Okey. Terus kita tengok unit tekanan. Okey, dalam tekanan ini ada 4 unit untuk mengukur tekanan. Okey, yang pertama sekali adalah Pascal. Okey, ini adalah unit SI, Standard International bagi tekanan. Kat mana-mana pun biasanya tekanan, kalau ada kira tekanan dia diberi dalam unit Pascal sebab dia ini adalah unit SI. Okey, digunakan dalam bidang sains dan nilai tekanan ini perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik dan tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu kira-kira 60,000 Pascal. Nampak ni tekanan di atas di puncak Gunung Kinabalu sangat-sangat tinggi yang boleh memberi bacaan 60,000. Okey, ini adalah Pascal. Okey, Pascal adalah unit SI. Kemudian kita ada milimeter mercury. Hg ini adalah mercury. Okey, dia adalah unit manometrik bagi tekanan. Kemudian digunakan lebih pada bidang perubatan, meteorologi, perniagaan dan sains. Okey, ini kita boleh jumpa dalam tekanan darah. Dia akan ada 120/80. Ini gunakan dalam inilah yang kalau perubatan dalam tekanan darah. Okey, kemudian kita ada meter H2O. H2O ini adalah air.
dia adalah satu unit metrik dan dia lebih digunakan untuk tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Nama dia pun H2O, air, jadi dia lebih untuk tekanan dalam air. Contoh sini kita ada empangan bakun, tekanan dia adalah 150 meter H2O. Okey, seterusnya kita ada milibar, M-bar. Okey, inilah unit metrik yang kecil. Kecil je dia punya ni nilai dan digunakan dalam bidang meteorologi. Okey, meteorologi ni adalah bidang kaji cuaca. Di mana setara dengan unit hektopascal. Nampak dia punya nilai dia sangat-sangat kecil. Dan tekanan atmosfera ialah 1013 M-bar. Okey, itu adalah beberapa unit dalam tekanan. Kamu kena tahu saja. Okey, kita tengok pada contoh soalan dalam tekanan atmosfera. Okey, di sini digunakan bacaan tekanan darah seorang pesakit adalah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm Hg dalam unit Pascal? Okey, dia bagi dalam Hg 160 mm Mercury dan kita nak tukarkan dia kepada Pascal. Okey, nak tukarkan dia ke dalam unit Pascal. Ingat, untuk Pascal kita guna je rumus P. P sama dengan rho Hg. Okey, kita gantikan saja ketupatan. Ketupatan sini diberi adalah 1.36 darab 10 kuasa 4. Ini 10 kuasa 4 ya. 10 kuasa 4. Darab dengan H. H kita di sini ketinggiannya adalah 160. Tapi kita tidak boleh ambil direct sebab sini adalah 160 mm. Kita kena tukarkan dia kepada meter. Okey, bila kita tukar ke meter, kita akan dapati nilai dia adalah 0.16. Jadi ini darabkan dengan 0.16. Kemudian kita darab dengan graviti. Nilai graviti diberi adalah 9.81. Jadi kita darab saja ini. Terus kita akan dapat dalam unit Pascal. Jadi jawapan di sini adalah 2.13 darab 10 kuasa 4 Pascal. Okey. Apa-apa unit yang lain untuk tukar pada Pascal kita akan guna rumus inilah. H rho G, G rho H. Tak kisahlah macam mana susunannya tapi mesti ada rho, ada H dengan G. Dan ingat H ini mesti dalam meter. Okey, seterusnya, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter H2O? Jadi sekarang ni, kita nak tukarkan dia daripada tekanan dan kita nak dia dalam meter. Jadi ini sama juga, kita akan gunakan rumus P sama dengan H rho G. Di mana untuk tekanan ini kita tahu tekanan yang diberi sini adalah 3.6 darab 10 kuasa 5 dan H ini yang kita nak cari. Okey, H sebab ni meter. Jadi inilah dia punya H. Okey, rho di sini dibagi 1.00 darab 10 kuasa 3. Ini bukan 103, ini adalah kuasa 3. Darab dengan 9.81. Jadi kita nak cari H. Jadi H ini sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5 bahagi 1.00 darab 10 kuasa 3 darab 9.81. Jadi kita tekan je kalkulator, kita akan dapat 36.7 meter. Inilah dia 36.7 meter H2O. Okey, itulah cara untuk kita dapatkan dia punya dalam unit meter H2O. Maksudnya kita mencari nilai ketinggian. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Okey, dia macam ni. Kita pada paras yang normal di sini. Dan kita akan tengok pada paras yang tinggi, altitude tinggi, kemudian pada kedalaman yang melampau. Okey, pada altitude yang semakin tinggi, ingat udara semakin nipis. Bila udara semakin nipis, tekanan atmosfera semakin rendah. Okey, bila tekanan atmosfera semakin rendah, peratus oksigen dalam udara semakin
berkurangan. Sebab itu bila kamu contohnya memanjat gunung, panjat bukit, apa-apa yang lebih tinggi, kita akan dapati kadar pernafasan meningkat sebab peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Sebab itu kadar pernafasan akan semakin meningkat dan penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Itu sebab kalau nak panjat gunung yang tinggi, even Gunung Kinabalu ke Gunung Everest ke, akan berlaku sangat berbahaya sebab boleh berlakunya kekurangan oksigen. Okey, kemudian kadar metabolisme akan semakin meningkat, hilang selera makan, dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. Ini adalah kesan-kesan lah disebabkan kita pergi kepada altitude yang semakin tinggi. Okey, jadi apalah yang perlu dilakukan? Okey, bagi pendaki gunung, dia perlu membuat persediaan latihan fizikal sebelum mendaki. Sebenarnya bukan latihan fizikal saja ni, latihan fizikal dan mental. Kita tidak tahu apa yang berada di atas. Ya, fizikal untuk tingkatkan kamu punya metabolisme supaya kamu boleh tahan dengan tekanan, dan mental supaya dengan adapt kamu nak mengadaptasi dengan suhu, dengan kamu punya tindak balas badan. Okey, jadi disebabkan itu kamu kena je bersedia daripada fizikal dan mental. Kemudian menyediakan peralatan seperti jam tangan, pintar yang boleh mengukur ketinggian, altitude, tekanan darah dan suhu badan. Ini adalah supaya kamu dapat mengawal. Kamu tahu keadaan badan kamu. Kalau tekanan darah semakin rendah, masa itu adalah paras bahaya untuk kamu lah. Jadi kamu perlu buat keputusan sama ada turun ataupun kamu nak meneruskan. Okey. Kemudian kalau mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Jadi kena pelan-pelan dan minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, seterusnya dalam kapal terbang. Okey, kalau ada kapal terbang, dia akan pergi pada satu altitude yang sangat tinggi. Okey, meningkatkan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Okey, jadi dalam kapal terbang, tekanan dalam kapal terbang adalah berbeza. Dia tidak akan ikut tekanan pada ketinggian yang dia ada. Dia akan ikut tekanan yang sama dengan tekanan aras laut. Kalau tidak, kita akan mengalami inilah ni, kesan-kesan ini. Jadi sebab tu dalam kapal terbang kita boleh nafas macam biasa. Kita rasa hilang selera makan. Okey, sebab apa? Sebab tekanan dalam kabin itu adalah sama. Okey, kemudian dia mengitra semula udara dalam kabin supaya segar dan mengurangi aras oksigen yang mencukupi. Sebab kita tahu bila semakin tinggi oksigen tidak cukup. Jadi sebab itu dia perlu mengitra semula udara. Kemudian mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi, mengelakkan hidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Ini kalau yang ada penerbangan jarak jauh 10 jam, 15 jam. Jadi kena pastikan sentiasa minum air. Sebab kita tahu apabila kita berada pada satu altitude yang tinggi, kita akan berlakunya dehidrasi. Okey, seterusnya kita akan tengok tekanan atmosfera aras kedalaman laut melampau itu semakin macam ini. Ini adalah aras biasa. Dan ini kita akan tengok yang ke bawah. Tadi kita tengok yang ke atas. Sekarang kita tengok pada kedalaman melampau di aras permukaan bawah laut. Okey, bila dibawa semakin ke bawah, tekanan air akan bertambah. Penambahan kedalaman sebanyak 10 meter, hanya sebanyak 10 meter saja menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Dan tekanan yang dialami adalah tekanan air dan tekanan atmosfera. Sebab itu dalam air tekanan dia sangat tinggi sebab dia bukan hanya disebabkan oleh tekanan atmosfera dan tapi dia juga ada tekanan air. Tapi kalau kita makin ke atas, kita hanya akan terkesan dengan tekanan atmosfera. Okey, kesan ke atas manusia yang pertama sekali adalah tisu badan menyerap gas nitrogen berlebihan dan boleh melarut ke dalam badan. Fikiran jadi tidak jelas dan pembentukan gelombang nitrogen tisu atau saudara jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan? Okey, untuk penyelam dia perlu buat latihan fizikal mensesuaikan badan pada pesaran tekanan tinggi, memakai suit penyelam untuk menyelamatkan kehilangan haba dari badan. Sebab itu kalau kamu tengok suit penyelam tu adalah sangat tebal sebab dia untuk melambatkan kehilangan haba. Kemudian naik semula dengan perlahan ke permukaan supaya gelombang nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan saluran
garam. Kemudian kapal selam. Badan kapal selam dibuat daripada keli atau titanium dengan keratan lentas membulat untuk menahan tekanan di sekeliling yang tinggi. Okey, kita tahu bila masuk makin lama ke dalam, tekanan makin tinggi. Jadi, badan kapal selam itu perlu dibuat dengan bahan yang lebih tahanlah. Okey. Kemudian tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama untuk keselesaan. Okey, sama macam fungsi tadi dalam kapal terbang. Okey, untuk selesa kita perlu tekanan dalam tu perlu sama dengan di aras laut, dan tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen mencukupi. Okey, disebabkan makin dalam ke dalam laut, tekanan semakin bertambah. Sebab itu, kalau penyelam ni yang diving sendiri, dia hanya boleh bergerak paling-paling pun 30 meter, 50 meter. Dia tidak akan boleh menjejak 100 meter sebab badan manusia sendiri pun tidak boleh tahan tekanan yang tinggi. Sebab itu untuk lebih pergi pada dalam macam 240, dia perlu gunakan kapal selam. Okey, jadi ini saja untuk tekanan atmosfera. Jadi cikgu harap kamu lebih jelas tentang tekanan atmosfera. Dan kita akan cuba buat latihan lah. Okey, jadi cikgu harap penjelasan cikgu adalah jelas dan kamu boleh faham. Okey, terima kasih.